Okey, Assalamualaikum pada sahabat-sahabat semua. Hari ni kita punya program adalah satu tajuk yang menarik di mana kita nak downgrade komputer, bukan upgrade ya. Kita nak downgrade komputer yang jarang-jarang sekali dilakukan oleh orang lain. So saya bersama rakan-rakan di sini, Ustaz Syak dan Brother Bob. Di sini kita nak membincangkan kenapa perlu downgrade. Mengapa dan kenapa. Okey, sekarang saya ajukan kepada soalan kepada tuan punya komputer. Apa sebabnya perlu downgrade? Kalau dia tak tahu, pakar kena jawab lah, Brother Bob kita. So Brother Bob yang tahu kenapa nak buat downgrade. Okey. Komputer saya ni asalnya saya modal tak ada, beli pun second hand. Bila beli second hand, orang owner cakap komputer ni dia dah upgrade. Dia dah upgrade kepada Windows 7. Jadi dia dah pakai kepada Windows 10. Jadi saya selama beberapa bulan saya pakai, keadaan agak kurang memuaskan, yang mana banyak membuang masa dengan menunggu. Satu nak nunggu, bila dah klik nak tunggu satu slot tu, nak tunggu slot yang lain menunggu, dia jadi lambat. Jadi saya panggil lah ke kawan-kawan saya kan, saya call kawan-kawan saya. Jadi kawan saya, di antara banyak kawan saya kan, inilah yang orang yang saya pilih, kerana Brother Bob, Brother Bob, kerana dia orang yang terpercaya. Bukan aku yang pilih. Bukan percaya ya. Bukan percaya, bukan dipercaya. Maknanya terpercaya tu sebab tak sengaja lah. Tak sengaja percaya kat dia. Sebab perkataan tu adalah perkataan tak sengaja. Kalau dipercaya memang dah percaya kat dia lah. Maknanya tak sengaja lah percaya kat dia. Okey, ya, kawan-kawan, hari ni kita belajar satu istilah, iaitu terpercaya. Jadi dalam buku Kamus Dewan Bahasa tak ada. So kami wujudkanlah makna istilah terpercaya itu adalah percaya tanpa niat ataupun percaya tanpa sengaja. Tak sengaja. Ya kan? Dengan istilah lain, percaya tanpa sengaja. Jadi sahabat kita Ustaz Syak terpercaya kepada Brother Bob untuk downgrade dia punya komputer atas alasan-alasan yang telah diberi tadi. Brother Bob, apa yang Brother Bob nak buat ni, brother? Kejap, tak habis cakap lagi. Tak habis lagi. Kita sambung dengan. Okey, teruskan. So yang tadi sebab dah terpercaya kat dia, tu saya calling dia, saya ajak dia datang untuk minta tolong. Dan yang paling best selain daripada terpercaya, sebab saya pilih dia adalah free of charge. Itu yang penting. Apa yang penting? Kerja sama. Betul? Sekali lagi sama. Apa yang penting? Kerja sama. Okey, itulah. Jadi untuk tujuan untuk downgrade ni supaya komputer ni bolehlah support sikit, jadi laju sikit lah kan. Kalau nak upgrade benda lain, modal tak ada. Jadi modal yang paling rendah, downgrade je lah. Dah ada modal lagi, baru kita beli lagi komputer yang lain. Okey, itu je lah. Okey, nanti kita tanya pada Brother Bob kita kenapa perlu downgrade. Apa kebaikannya untuk tujuan downgrade ni, dan kenapa kebanyakan orang selalu dia nak upgrade dia punya komputer supaya lebih bagus, lebih canggih, lebih laju. Tapi kali ni terpaksa buat downgrade. Jadi tadi kenapa alasan yang diberi oleh tuan punya komputer kita dah dengar, iaitu kita punya Ustaz Syak. Sekarang kita dengar cakap pakar kita pula yang nak buat kerja ni. Yang paling aku tak setuju dia ada line hitam atas tu. Line hitam ni biasa ni line hitam. Biasa line hitam ni kalau aku buang kan. Itu yang diceritakan tu, line hitam tu nanti kita akan tunjukkan. Tekan sini, masa aku tekan ni, tekan quick. Itulah biasa. Tak tahu apa pasal dia keluar benda tu kan. Tekan quick. Tak boleh, nanti aku settle dengan benda tu. Okey, sekarang Brother Bob cerita sikit, Brother Bob. Continue. Okey, aku cerita pula POV aku. POV maksudnya point of view. Okey. So masa datang ziarah Ustaz Syakirin kita ni, Ustaz Ahmad Syakirin bin Muhammad Zaid. Ustaz? Ya. Okey. So
Syakirin je lah. Tak Tak apa. apa. Jangan Okey. malu-malu. Okey, okey. Tak So apa. sekarang Teruskan. ni bila datang tengok dia kebetulan dia masa tu baru beli PC. So dia kata dia beli pun harga murah kan, dapat satu set. Dia okey lah. So bila saya tengok je dia nak buka main komputer je ambil masa beberapa saat untuk dia load. Situ saya dah tahu dah something is wrong. Kan? Something is Oh. wrong. Ada sikat. Siapa punya? Wah, Okey. ini ambil berkat orang kata ustaz kan. Kita pun nak rasa. So, apa yang berlaku, Penampilan. saya buka my komputer dia, tengok spek dia, check benchmark untuk processor dia sangat rendah. Memang tak compatible untuk Windows 10. Pasal sekarang ni dia pakai Windows 10. So Windows 10 ni dia terkenal dengan bloatware. Bloatware ni semua ni bloatware. Iklan apa ni semua bloatware. So akan ada banyak iklan dalam ni. So dia bloatware tu buatkan CPU berat. So nak tengok CPU, tekan kat sini. So kita boleh tengok apa yang CPU buat. Kita buka kat task manager, kita boleh nampak apa. So, kita shoot ke sana boleh? Boleh. Okey, kita shoot. So sekarang ni bila kita buka task manager, cara nak buka dia kat bawah ni. Dekat belah bawah ni right click, tekan task manager. Bila tekan je task manager ni dia akan keluar benda ni. So kita tekan performance, kita dah boleh nampak. Belum buka apa-apa lagi pun memori dia dah pakai 2.1 GB. Oh macam tu. Okey. Belum buat apa-apa lagi. So dia dah jadi macam tu lah. Besar lah dia makan. So terlalu besar. Nampak bila dia dah makan besar macam ni, benda tu memang tak masuk akal untuk pakai Windows 10 lagi. So yang CPU dia okey lagi pasal memang tak pakai banyak. Sekarang ni dia pakai RAM untuk run OS, iaitu operating system. So dari situ saya buat keputusan, cakap dia ini memang kena downgrade ni. Bila downgrade nanti baru dia akan ringan. So contoh, satu lagi kat sini. Kat sini kita boleh nampak ni besar-besar. Dia dah makan. Ini keseluruhan dia ada 4 GB RAM. Tapi motherboard CPU ni memang boleh support 4 je. Dan sekarang dia cuma boleh guna 3.88 sahaja menurut sini. Hanya 3.88 pasal ni adalah motherboard lama. Okey, so dia memang support walaupun ada 4 GB RAM dia cuma support 3.88 dan dia dah tak boleh upgrade lagi dah. Kau dah tak boleh pergi tinggi lagi. Kau nak pergi tinggi mana pun dah tak boleh. Kau nak ambil ni, kau sedekah kat orang, beli yang baru. So buat masa ni cara yang ada adalah turun ke 7. Asal 7 dia stable, dia tak berat macam Windows 10. Pasal dia tak ada bloatware dan dia memang sangat mudah lah untuk kita guna. Dia user friendly. Benda tu memang dah lengkap. Lagipun dia dah discontinued, which mean dia dah lengkap lah. Dari segi lain memang tak ada masalah. Semua yang lain okey. CPU pun okey lagi. CPU okey lagi. Tapi RAM ni pasal RAM dia dah max satu. Kalau kita tambah RAM? Baru je sebut dia tak guna tambah RAM. Sekarang RAM kau ada 4. Yang boleh guna pun 3.88. Kalau aku tambah kepada 8 RAM tak boleh ke? Tak boleh, memang tak boleh. La ilaha illallah. Okey, kita je. Kau dalam ni memang ada 4. Yang boleh guna memang 3.88. Kau letak 1000 pun dia guna 3.88 je. Oh macam tu. Tak boleh tambah. Aku cakap apa dia? Ya, kalau maksudnya kalau tambah 1000 Okey. tetap 3.88 je dia guna. Atas sebab lagi pun benchmark CPU ni 1.8 je, 1.8K. So kita akan check benchmark dia, tengok ambil nama CPU ni G3240. Kita pergi cpubenchmark.net, kita boleh check kat sana berapa kekuatan CPU tu sendiri. So kalau kau nak beli CPU, kena tahu semua tu. So kena tahu. Sekarang ni downgrade ke 7, semuanya aku okey. Kau akan nak buka mau laju, nak lagi ringan, Windows XP. Ringan sangat-sangat. Okay, so sekarang ni contoh kau nampak dia pakai 2.1. Betul? Kalau kau pakai 7 dia mungkin akan pergi kat 1000. Satu. Yes, Kalau kau pakai 7 dia mungkin akan guna dalam 300, 200, 400. Macam tu je. Sangat-sangat ringan. Itu kalau kita guna Windows XP. Tapi sekarang ni aku recommend memang pakai 7 lah. 7 memang dah puas hati, tak payah fikir pasal driver pun. Pasal kau memang tak ada graphic card pun. So tak ada masalah. Okay? Itu adalah kenapa aku suruh aku recommend untuk downgrade. So pasal memang tak berbaloi. So apa yang kita kena buat sekarang, lepas kita backup,
terus kita dah boleh proceed lah. So apa yang ada kat sini semua kau masukkan kat D. Tak payah guna hadis pun. Okey, boleh. Oh, Kan? macam tu Boleh. Okey, aku buat ya. Ya, aku nak tengok ni berapa gig. Jangan kecil sangat pula. Oh, terlebih cukup. Ni. Oh, terlebih banyak. Tengok boleh. Okey, terlebih cukup. So kalau nak format, so apa yang ada dekat sini, kat dokumen, kat apa, dengan kat desktop ni semua ada kat sini. Kau masukkan je, kau backup je kat D. Yang mana kat D ni dah tak payah risau lah, memang dia tak hilang. Kau nak buat ke aku buat? Kalau kau buat cepat sikit. Aku pun laju gila kalau buat. Alah, kau buat. Okey, kita akan mulakan proses downgrade. Oh, macam tu. Jadi jom kita tonton macam mana Brother Bob kita buat kerja. Jeng jeng jeng. Ambil backup ya? Kita tengah backup segala-galanya dekat D. So pasal masa kita downgrade, D ni kita tak kacau. So dia ada 2 partition. Dia satu hadis tapi dia memang ada buat 2 partition. So senang lah. Tak payah nak bawa hadis, nak backup kat hadis pun boleh, lagi selamat lah. In case apa jadi, nak total format, dia takkan ada apa-apa lah. Dia akan selamat dunia akhirat insyaAllah. So sekarang ni kita tengah clearkan C ni dulu. Pasal nak backup memang akan ambil masa, atas sebab kita pakai hard disk drive. Kalau dia pakai SSD dah lama siap. SD. Okay, so antara upgrade yang CPU komputer ni boleh buat sekarang adalah SSD. Maksudnya solid state drive. Maksudnya dia dah tak pakai hard drive lagi lah. Hard drive tu boleh buat untuk backup je. Letak yang kedua kat belakang-belakang. Solid state drive tu boleh letak window. Bila letak window kat sana, komputer ni akan jadi macam Ferrari. Dia lagi laju daripada hard disk drive. Pasal speed copy and write dia sangat tinggi. Macam sekarang kita kalau contoh yang ni, kalau saya copy kan, speed dia jatuh 20 lebih MB per second. Tapi kalau solid state drive dia akan pergi dalam 400, 500. So 300 paling kurang pun 300. So beza lebih 10 ganda. So dia bila kau masuk window dalam tu, dia akan lagi-lagi kalau orang yang main game. Kalau macam sekarang aku nak beli PC, aku baru nak beli PC tau. PC murah je. PC aku harga 600. Tapi aku rasa 4 kali ganda, 5 kali ganda lebih laju daripada komputer kau. Padahal harga dia yang aku nak beli tu CPU je mahal sikit lah, dah 600. Aku beli 500 satu set lah ni. Monitor ni harga dia lebih kurang dalam 100. Tak sampai. Ni dalam 10-15 ringgit dah dapat tu set. Ush, murah. Okey. Itu je. Ini memang lambat sikit. Benda paling sedih dalam komputer adalah copy and paste daripada dulu. Pasal speed dia memang boleh bawa maut. Okey, biasalah kalau menunggu ni memang boleh buatkan hati kita, apa orang kata, macam orang kecewa kan. Kita menunggu orang yang patutnya datang tapi dia tak datang. Sedih. Macam itulah kita nak menunggu ni bila dia siap. Itu belum lagi masuk window. Pasal bila pakai hard disk drive memang dia akan ambil masa minimum setengah jam, 40 minit, 1 jam untuk install dia nanti. Okay. So sekarang ni ini adalah part 2 kita dah buat apa yang kita buat sebelum ni. Sekarang ni apa yang kita buat adalah kita sekarang dah backup kita punya data dekat sini, partition 4. Tapi kita tak nak install kat sini, nanti dia cek pasal kat sini. So nanti dia akan ada dia akan simpan dia punya OS kat sini. Kita nak simpan kat sini. Ini bila kita create, automatic system akan create dua lagi partition kecil untuk dia simpan dia punya data. Yang ni kita abaikan je. Kalau datamu nanti kita hide je. So sekarang ni yang penting adalah ni sekarang ni. So kita just tekan next. Kita tunggu dia siap. Kita tunggu je dia siap insyaAllah. So dia akan ambil masa dengan kecepatan PC ni minimum setengah jam, 40 minit untuk dia siap. Okay.
So kita biar je lah dia siap sampai dia dah penuh. Nanti dia akan restart. Masa dia restart tu, kita tengok dia boleh masuk ke hard disk terus atau dia akan read daripada pendrive. Kalau dia read daripada pendrive, kita just cabut je pendrive tu. Pasal kita dah tak perlukan dah pendrive tu. Okay, itu je lah yang kita kena buat sekarang. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe